إلى أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك وعليك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أملك بنعمتك علي وأبوء فاغفر لي فإنه لا يغفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merapatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutamanya nikmat iman, amal, ketaatan. Mudah-mudahan jemaah sekalian kita mampu menterjemahkan seluruh nikmat tersebut dalam kata sebuah taat yang sebenar. Allah anugerahkan nikmat iman ni hanya kepada yang terpilih. Dan surah An-Nur ayat 35. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Dia kata apabila kita dapat nikmat yang tak semua orang dapat, kita melihat dunia ni macam tak semua orang dapat. Sebab memang sifat dunia ada yang dapat, ada yang tak dapat. Tapi kalau kita perhalusi nikmat iman, khusus nikmat iman ni memang Allah hanya beri kepada orang yang Allah kehendaki dan ianya dijamin. Dijamin. Dia sebut nikmat iman ni ada jaminan. Perkara yang benar ni ada, bila sebut perkara yang benar ni dia ada garanti, terjamin. Tapi dia tak appreciate garanti tersebut. Dia tak ikut spek dia. Kalau servis tu, kalau kita bawa tempat yang garanti, kita tak nak, kita kata servis tempat lain lah, aftermarket lah katanya. Bila jadi apa-apa tak ada dapat garanti. Hidup ni bila dapat satu anugerah iman, bermaksud satu jaminan yang besar. Tinggal lagi kita bagaimana nak menghargainya. Itu tinggal lagi. Menghargai nikmat iman itu adalah dengan kita memahami dengan bagaimana kita nak menyatakan ketaatan. Dan di sini kita membahaskan dalam bab hakikat masa, ketaatan yang mana dimulai dengan memperhalusi, memahami tentang masa. Disebut tentang iman, ini bukan perkara yang zahir dengan benda. Dia tak nampak, tak boleh pegang dengan fizikal rasa.
tapi ianya ada dalam hati yang benar-benar mengenal dan memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jemaah sekalian, kegagalan kita bila tidak mampu menterjemahkan nikmat iman itu dalam konteks masa kita. Nak terjemah iman ni dalam masa nanti. Masa apa yang kita gunakan? Sebab kita hari ni kalau kita nak menghargai sesuatu itu, mesti kita akan pergi kepada penggunaan dia. Kita akan menggunakan dia. Bermaksud di situ melibatkan masa. Kita akan berikan tumpuan padanya. Kita akan berikan perhatian padanya. Sebab tu Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Demi masa semua manusia rugi. Kerugian yang besar itu bukan kerana kita tak dapat benda. Ada orang sebut untunglah kamu. Untung apa? Tu dapat gaji banyak. Dia nampak satu sudut. Untunglah kamu anak ramai, aku tak ada anak. Satu. Untunglah kamu kahwin ramai. Contoh kan. Dia tahu dia kena tembak, kena kecam. Padan muka katanya. Kan? Dia melihat untung ni pada kebendaan. Walhal keuntungan bukan pada kebendaan. Kita kena ikut pada perkara yang hak lah. Pencipta kata untung ni pada apa? Pada iman saja. Innal ladzina amanu. Pada iman. Dan ini berkaitan soal masa. Surah itu berbicara demi masa. Maka di sini kita nak peralusi kehidupan yang benar-benar terletak pada perbahasan yang bijak. Fatonah. Kita di bawah perbincangan fatonah, kebijaksanaan. Kita membincangkan tentang kehidupan. Kita kaji kehidupan, maksudnya. Kita nak hidup kita ni sampai tahap jangan sampai ada perkataan tahulah nak buat apa dah. Jangan, maksudnya. Jangan sampai dah tak ada apa dalam hidup ni. Kalau dah tak ada apa dalam hidup ni, kalau dia berkata atas dasar akidah, yakni hidup ni memang tak ada apa pun. Di saat dia pegang duit, dia pegang kekuatan, dia pegang ada, kemudian dia boleh hilangkan semua tu. Dia menafikan sebab maujud yang ada. Maujud illallah, hanya Allah. Al-wujud, kalau ngaji sifat 20, al-wujud tu sifat nafsiyah, mutlak pada Allah je. Ni yang ada ni, ini bukan sifat makhluk. Yang ada ni makhluk asal tak ada. Dan yang ada diadakan. Diadakan. Jadi kewujudan alam ini, kewujudan apa yang kita ada hari ini, kereta, rumah, anak, isteri, semuanya diadakan. Kalau dia berkata tak ada apa hidup ni kerana dia nisbah kepada yang ada hanya Allah, mana itikad dia betul. Tapi kalau dia kata tak apalah hidup ni sebab dia hilang, dia kecewa, tak ada apa dah lah, bermaksud dia telah ditipu oleh dunia. Dia rasa frust, dia terdown, tak ada apa dalam hidup ni. Apa pun tak ada dah. Jadi masa pun rasa jatuh buang dia rasa ni. Kalau ada teman, rasa ada terisi sikit masa. Nampak? Sekarang aku ni seorang dia, rasa macam lonely rasa. Sebab apa? Dia rasa nak terisi masa bila berteman. Terisi masa bila ada makhluk. Sedangkan masa itu datang dengan Allah, bukan dengan benda. Masa hanya milik Allah. Sebab tu tak ada siapa pun boleh kawal masa. Terutamanya masa nak mati. Tak ada siapa pun boleh. Kata Allah, tak lambat sesaat, tak cepat sesaat. Tepat kena. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, di sini kita memperhatikan bahawa keuntungan memang itu terletak hanya pada iman. Khalas, titik. Soal bagaimana yang dikatakan untung itu hanya dengan iman. Apa yang kita buat? Kerana padanya kita buat apa? Di situ Allah gandingkan amanu wa amilus salihat. Keyakinan dia pada Allah itu menyebabkan masa yang dia ada itu dia lakukan perkara yang benar-benar dia yakin dengan janji Allah. Maksud dia kata apa? Semua barang perkara yang dilakukan di dunia ini, dia tak nak buang masa dengan janji manusia. Tak ada satu pun dia buatkan janji manusia. Contoh, jom masuk bisnes ni. Apa dia? Ini bisnes bagus, untung ni. Kita buatlah, bila lagi nanti kita dah lama nanti ada simpanan, ada ini. Lalu kita buat tu kerana jaminan dia. Berhabis-habis buat ni, berempah pula buat. Tu tak jadi. Kecewa. Kalau jadi pun leka, ditipu. Kita nak apa yang kita buat hari ni jemaah sekalian,
setiap masa kerana meyakini dan mempercayai setiap janji Allah. Kenapa datang masjid ni? Duduk di sini cuma sekadar, adakah perkara ini buang masa? Ataupun kerana dah tak ada apa? Ataupun bagaimana sudut pandang kita? Itu kita kena jelas. Malah kita boleh kata, ini adalah satu investment. Saya yakin masa Maghrib Isyak ni adalah satu pelaburan yang akan menentukan keberkatan hidup saya. Jangan main sekarang. Kita kena jawab dengan jelas. Maghrib Isyak, kita boleh spend time kalau konsisten. Maghrib Isyak sejam. Kenapa? Sebab aku yakin janji Allah. Apa dia? Menjaga masa. Memulai hidup kita dengan sejam yang pertama. Ini maghrib ni permulaan hidup kita je mas. Tengok kita mulai awalan, kita memulai hidup kita ini sejam pertama hidup kita dah solidkan dia dengan zikrullah. Solid. Pahala. Untung. Nampak? Jadi memang kita akan isi masa. Macam mana pun keadaan kita, kita takkan buat benda yang buang masa. Buang masa ni apa? Tak dapat pahala. Macam mana tahu dapat pahala? Yakin dengan janji Allah, insya-Allah dapat. Ada husnuzan. Itu sebelum tu kita bincang bab sangkaan. Bagaimana tahu nak dapat pahala? Sangka baik dengan Allah. Husnuzan. Cacat dah pasti, tak sempurna dah tentu. Amalan tu cacat tak sempurna dah tentu, tapi Allah Maha Kaya. Anak kita data kan, duit banyak. Tengok orang berniaga tu di jalan, tengok orang berniaga tu jual. Kita duit banyak terlajak ni. Anak kita bukan kira sangat apa dia jual pun. Kita nak apa? Silap bulan kita tak makan pun. Bang, ini lagi saya beli semua. Abang bagi-bagilah wang. Dia pun ambil sikit. Nah, berapa semua modal abang ni lagi? 200. Nah, saya bagi 400. 400 silap kita lipat kat situ. Tak makan pun. Tentang bayangkan kalau duit macam itu. Kita tengok ni, kita bayar begitu. Tak luar pun duit kan. Bermaksud kita tak heran pun keadaan tu. Bayangkan Allah Maha Kaya. Dah tahu jual tu nak untung, tahu dah nak duit. Payah nak dapat duit ni, kita beli. Dah tahu kita beramal nak pahala. Allah Maha Kaya, Allah bagi pahala. Tapi sebab kita yakin dengan janji Allah, Allah tengok kita beramal dengan yakin. Allah tahu kita duk penuh dengan kecacatan, kelalaian, banyak perkara tak lengkap. Tapi kerana kita peruntukkan masa kepada Allah, walaupun macam orang tunggu niaga menunggu, walaupun orang tak berapa datang, tapi dia duduk stay juga. Maka di situ menunjukkan keyakinan. Walaupun kita beramal tak sempurna, tapi tetap beramal juga, maka Allah menerimanya jemaah sekalian. Pastikan padanya menuntut ilmu lah. Jangan beramal saja tapi tak ada masa untuk menuntut ilmu. Macam ni kita bagi masa 1 jam menuntut ilmu. Setiap hari pula jemaah sekalian. Kalau kira mana ada amalan yang kita boleh konsisten 1 jam. Cuba kira. Daily life kita. Setiap hari mana kita duduk stay. Wallahualam, kalau saya silap tolong betulkan. Adanya saya Ustaz boleh, saya 1 jam stay dekat Quran. Memang hebat lah. Melainkan bulan puasa. Ataupun dia cuti, ambil cuti. Kan baru nak baca kejap dia, nak keluar lah, nak beli itulah, beli ni. Kan terpaksa bagi 10 minit. Terpaksa luangkan 5 minit. Sampai tahap 5 minit pun dah okey dah jemaah sekalian. Sampai tahap macam itu. Nak kena merayu beramal ni. Allah, rasa macam murah sangat amalan tu dibuat ni. Walhal amalan ni yang mahal. Tapi tiba-tiba Allah bagi kita masa, boleh spend kita kat sini 1 jam. Bayangkan kalau kita dah istiqomah 15 tahun buat kerja ni. Cuba kira tak berapa keuntungan kita dapat. Konsisten. Bukan sebab apa? Sebab yakin janji Allah. Itu yang pertama. Sebab tu masa ni, kalau kita boleh peruntukkan di sini, adalah kita nak memenuhi dengan memahami aturan Allah, sehingga kita mampu membezakan. Dan perbahasan ni kita masukkan perbezaan hak dalam waktu dan hak waktu. Yakni bila kita yakin dengan janji Allah, kita nak memenuhi tanggungjawab apa yang perlu ditunaikan dalam waktu itu, yang dipecahkan dalam Imam Ibn Atha'illah Iskandar rahimahullah ta'ala alaih, memecahkan 2. Hak waktu, hak dalam waktu. Sampai sedetail itu. Bermula kita yakin dengan janji Allah. Apa yang kita nak laburkan dalam hidup kita,
mesti berkait dengan Allah. Jangan sebab janji orang. Sebab tu orang janji insya-Allah. Sebab manusia takkan pernah memenuhi janji. Takkan mampu dia nak penuhi janjinya. Sebab iderat dia, iradat dia itu tidak pada dia. Ya, sebab tu insya-Allah. Masya Allah, dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Tapi kalau kita penuhi masa kita untuk meyakini janji Allah, sehingga kita memperhalusinya dengan wujud perbahasan hak waktu. Dalam waktu ni apa aku nak tunaikan hak dia? Ada perbahasan dia. Hak waktu, hak dalam waktu. Nah, di sini perbahasan daripada perbahasan hikmah sebenarnya daripada Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala. Dia ni bila kita meyakini satu perkara, maka Allah akan bagi ilham pada dia. Ini satu kelebihan. Memang kita yakin satu rezeki, kita yakin rezeki ada, yakin rezeki ada. Tengok Allah bukakan jalan macam mana. Dia akan nampak 1001 jalan. Tapi kalau duk sebut tahulah rezeki ada ke tidak, walaupun 1001 jalan macam tak ada jalan dia. Padahal dia dah try macam-macam. Dan sekali macam aku tak buat apa-apa dia rasa. Tapi kalau dia yakin dengan Allah, rezeki, contoh yakin rezeki ada, maka Allah akan bukakan pada 1001 ilham jalan. Macam inilah. Bila yakin masa ni untuk Allah, Allah bagi kita masa untuk siapa? Kadang-kadang kita pun cakap untuk anak, untuk isteri, untuk orang. Nampak macam betul. Nampak memang betul sebab hak pada manusia tu ada. Tapi dari mana kita dapat modal masa tu? Allah. Kita ni bagi masa kat isteri kita sebab kita nak tunaikan hak yang Allah telah tanggungjawab atas kita. Kita kena bagi masa. Sebab Allah bagi masa kat kita, kemudian kita tak bagi masa dekat sepatutnya kita suruh diberi masa. Jadi dijawablah nanti dengan Allah. Di mana pergi masa yang telah aku kurniakan kepada kamu? Di sinilah masa 5 sebelum 5 yang hadis Nabi kata. Hidup sebelum mati. Kemuncaknya hidup sebelum mati. Masa hidup kamu, ke mana masa kamu habiskan? Habis. Nak jawab tu, enggagah di masa sekalian. Enggagah nak jawab. Mana kita ingat masa dulu tak ke mana-mana pergi. Baik. Jadi penting untuk kita sentiasa buat khulasah, buat kesimpulan, muhasabah. Walaupun kita tak boleh perincikan satu-satu yang kita nak buat, cukup kita memahami secara kesimpulan. Ya Allah, masa yang ada ni ya Allah, maka bantu untuk kita menunaikan hak waktu, hak dalam waktu. Ni panduan daripada Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala. Maka perbincangan ni jemaah sekalian, berbalik kepada tadi, setiap hak yang kita tunaikan pada waktu nanti berbuah keuntungan. Mesti akan berbuah keuntungan. Pasti ni janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Macam tadi saya dapat satu panggilan pada seorang jemaah kata, Ustaz, cuba bagi pendapat. Saya dah bincang lah dengan suami dia. Dia minta untuk resign 24 hour. Dia cikgu. Dia kata apa? Sebab suami saya dapat kerja baru dan dia naik pangkat, kena pindah ke JB, dan masa untuk buat satu keputusan dia terpaksa berhenti. Adalah cerita panjang dia. Tapi saya dah tahu dah. Sebab tu saya dah faham. Cuma nak memantapkan lagi. Sebab semuanya ni semua kata, rugilah. Nanti masa depan kamu macam mana? Kamu dah elok-elok ada pencen. Jadi 11 tahun lagi dia government servant. 11 tahun lagi rugilah kamu. Tak apa, bincanglah dengan suami. Siapa pengetua dia tak bagi berhenti. Saya cakap apa? Puan cakap, puan sebenarnya bukan berhenti sebab suami. Itu betul kan? Sebab orang pandang sebab suami dia macam hilang masa depan. Kena meninggalkan satu yang berjaminan. Saya cakap, inilah kadang-kadang saya kata berhati-hati. Tanpa sedar kita dah dipegang oleh masa depan yang dipegang oleh benda. Sejak bila pula masa depan kita ditentukan oleh kerja? Hati-hati saya cakap. Boleh jadi syirik tau. Masa depan kita yang gaib mana boleh dipegang dengan yang zahir? Duit mana boleh pegang masa depan zahir? Depan gaib tak nampak. Bila gaib kena iman. Malah yang lebih gaib daripada segala gaib, ghaibul gaib Allah. Allah Maha mengetahui segalanya gaib. Ghaibul gaib pula Allah dah tahu. Mestilah kita bersangkut, berpaut pada yang Maha mengetahui. Ya. Maka saya pun cakap, jawab begini je, satu je pun.
puan dapat satu tawaran kerja yang lebih menguntungkan. Oh ya tak iyalah ustaz kata. Serve suami itu bukan satu benda yang melekeh kata dia. Kenapa sampai tahap nampak teruk menau saya. Lepas tu dah bincang suami pun dah kira-kira, dia kira lah gaji masih ada lebihan lagi ustaz, cover juga masa gaji saya dulu tu. Dah tu memang saya yakin cuma jawapan dia tak tahu cakap macam mana. Nampak tak ada buah kilas tak ada. Sebab tu kena selalu muzakarah, sebab ilham tu turun tu. Orang lain kata apa? Yalah, buatlah yang terbaik, tapi 50-50, jawapan tu 50-50. Sebab ibarat macam meninggalkan satu benda yang dah pasti, duit tu jaminan, susah nanti siapa. Dia tak nampak bahawasanya dia berkhidmat dengan suami, memenuhi keperluan dan kemahuan, dan isteri ni memang sebenarnya dijadikan untuk suami je. Untuk suami je, bukan untuk yang lain. Sebab tu isteri tak bawa dia lain. Dia kena melayani suami sahaja kalau ikutkan. Tapi dalam melayani suami, apa yang suami suruh lakukan selagi tidak langgar syarak, sila lakukan. Itu saja. Mahalnya seorang wanita ni. Tapi nak bagi tahunya keyakinan tadi. Saya kata ini satu pelaburan yang besar. Sepatutnya jawab, saya menerima tawaran kerja yang lebih baik. Tak payah ceritalah kerja apa. Tak payahlah. Kadang-kadang orang tak faham. Dia nampak jadi si rumah ni macam tak ada kerja. Allah, sian. Jangan begitu. Kadang-kadang contoh, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu di antaranya meninggalkan seluruh hartanya, selai sepinggang. Cuba kita lihat bagaimana masa ni, saya nak kaitkan dengan bagaimana pelaburan masa, sehingga sanggup meninggalkan harta tapi tak rasa pun kehilangan. Entah, kalau kita dapat satu peluang pelaburan investment, katalah kita kena keluar harta, kita kena bagi semua benda, rasa kita sanggup buat, lakukan, dan menjanjikan keuntungan, malah kita akan buat apa saja. Malah sahabat berhijrah kepada Allah, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan dalam keadaan dunia yang tengah tersepit. Kadang-kadang ni mutaakhir ataupun kebanyakan kita faham orang berhijrah kepada Islam, kepada Allah di saat dia dah jatuh, dia dah sedih, dia dah macam-macam dilalui masa yang panjang tu, dah kecewa berkali-kali, baru jumpa yang genuine kata. Kebanyakan cerita yang itu, jarang nak cerita bahawa saya sanggup laburkan untuk dapat satu yang lebih besar. Itulah sahabat. Sahabat berhijrah ikut Nabi SAW bukan dengan kekecewaan, bukan ketika bisnes dengan rugi, tengah kemuncak. Nabi SAW dapat Islam tu tengah puncak, tengah puncak kehidupan tu. Pangkat, habis pangkat dah Nabi dapat. Al-Amin tu pangkat darjah kebesaran tu, bukan darjah biasa-biasa. Al-Amin tu orang yang dipercayai. Sekarang ni pangkat kita tu lah, Tun ada, Tan Sri ada, Profesor Emeritus, Datuk Doktor, itulah tu orang kepercayaan lah tu. Cuma salah guna pangkat, guna perkara lain, tu orang dah tak percaya lah. Siapa suruh? Orang dah bagi pangkat, gunakan elok, bagi orang dapat manfaat. Bagi contoh kan, Nabi dapat pangkat paling tinggi, terus letak yang dipercayai terus. Siapa berani pakai pangkat tu? Maknanya Nabi berada di puncak, sahabat berada di puncak pelaburan hidup masa tadi. Ketika dapat Islam datang wahyu, maka masa lebih banyak digunakan, labur semua. Ini yang sepatutnya kita lakukan jemaah sekalian. Bukan kata kita bagi kat agama ni ujung-ujung masa, bila ada masa, tak boleh. Bagatal almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus kata apa? Masa ni jemaah sekalian, kita kena luangkan masa, bukan tunggu bila ada masa. Tak ada masa. Kita kena luangkan masa. Malah dalam hadis kursi rawahu Tirmizi mengatakan bahawa Allah berfirman, ya abana Adam, tafarruq li ibadati. Wahai anak Adam, luangkan waktumu beribadah kepada. Memang dalam bab masa ni maksudnya, memang hidup kita, masa kita ni memang pertama sekali kita kena memenuhi masa kita untuk menunaikan segala janji Allah. Kita nakkan janji Allah tu, kita tunaikan segalanya. Sebab Allah berjanji,
Allah berikan jaminan kepada kita. Lalu apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita? Kerana kita percaya dengan janji Allah. Kita sebagai contoh dalam yang dimasukkan dalam hak dalam waktu. Yang ini sebagai contoh, hak dalam waktu adalah segala hak-hak Allah SWT yang telah ditetapkan dan segala suruhan yang telah ditentukan, yang berupa bentuk syariat, ibadat, yang telah digaris pandukan dalam rukun Islam, yang termaktub dalamnya segala rukun wajib dan segala ibadat yang sunat dan segala hukum yang 5. Hak dalam waktu, meninggalkan hak-hak dalam waktu yang berupa bentuk kewajipan ada dosa besar. Hak dalam waktu bermaksud dalam waktu zuhur ada solat zuhur. Dalam waktu ini apa tanggungjawab yang ada? Maka di situ kita menunaikan kewajipan. Masa ada, kita nak tunaikan hak dalam waktu ini. Sekarang ini, apa yang kita kena buat? Apa hak yang aku perlu tunaikan? Apa hak yang wajib perlu kita tunaikan ketika ini? Kita selalu memikirkan begitu. Maka kalau kita lihat dalam hak dalam waktu, contoh waktu maghrib. Datang waktu maghrib, padanya difardukan solat maghrib. Maka hak dalam waktu itu, nombor 1, menunaikan kewajipan fardu. Ini namanya berusaha mengisi masa. Malam masa itu pula disusun mengikut keutamaan yang paling berat perlu diselesaikan. Kemudian baru pergi pada yang ringan dan ringan, terus yang harus. Malah menjauhkan terus yang haram. Yang haram langsung tak fikir. Wajib, kemudian pergi yang sunat. Maka selepas yang wajib, ada yang wajib lagi tak? Ada, menuntut ilmu. Isi lagi pula masa dengan menuntut ilmu. Itu cara susun kedudukan. Mana yang datang dulu? Kalau bahasa di sini pula, datanglah perbahasan aulawiyat, keutamaan. Bertemu dua yang wajib, wajib mana yang lebih utama? Maka utamakan yang wajib yang itu. Maka di sini meninggalkan hak dalam waktu itu akan mengundang dosa dan melanggar akan suruhan dan kehendak Allah SWT. Walau bagaimanapun dalam Islam Allah menggariskan supaya menggantikan, ada kaedah qada. Ada sebagai contoh dalam waktu bulan puasa ada diwajibkan puasa, tinggal waktu itu maka dia kena ganti. Solat pun perbahasannya ganti. Imam Syafi'i rahimahullah alaih mengatakan ganti sebab itu hutang. Itu ada ganti. Segala yang ditinggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja di luar waktu yang sepatutnya, maka dalam hak dalam waktu itu ada hak yang kita tak tunaikan, maka kita wajib ganti. Ada bangga gitu. Ini perbahasan dalam bab masa yang datang dalam hidup kita, maka kebijaksanaan datanglah akal kita menyusun atur kebijaksanaan ini. Macam tadi contoh kewajipan seorang isteri. Jadi hak dalam waktu itu apa kewajipan kita waktu itu? Kalau dia berada di persimpangan dilema, sepatutnya tak ada persimpangan dilema apa tu? Bila ada contoh wajib ni, waktu zuhur masuk dah ni, macam mana nak solat dulu ke nak makan dulu contoh? Kalau tanya macam tu, makan dulu. Masalah sebab kita keutamakan makan. Sebab makan bukan ada depan mata pun. Lain lah kalau tengah-tengah masuk surau kita, nak masuk dah tengok hidang makan, kita makan dulu. Tapi makanan tak ada pun waktu itu, kena mencari pula. Melainkan lapar sangat sampai nak mati, kita makan dulu. Lapar sangat 3 hari tak makan ni. Tapi kalau rasa macam boleh tahan. Puasa pun boleh tahan. Kita bagi makanan yang utama dululah, makanan hati. Maka utamakanlah solat. Sebagai contoh. Apatah lagi perkara-perkara yang tiada keutamaan. Benda-benda yang lara, benda-benda yang duduk saja, nantilah, tunggulah. Sebab apa? Nantilah. Panjang lagi masa. Allah. Walaupun nampak perkara itu dibolehkan selagi mana tak sampai waktu yang haram, tapi saja-saja melambatkan solat waktu itu, bimbang-bimbang jatuh perkaranya haram. Sebab apa? Hati kita saja leka, lalai. An solatin sa'un. Lalai dengan hiburan, lalai dengan kebendaan, sehingga kan saya tahap Allah nak habis dah. Sampai tahap tu dah. Dan Allah puji seorang lelaki dalam Quran, Allah kata apa? Yang tidak dilalaikan dengan perniagaannya, hartanya di saat waktu masuk solat,
dia terus solat. Ini sebenarnya yang patut kita lakukan, kerana kita sedang menunaikan hak waktu yang Allah berikan. Tiba-tiba datang waktu yang paling utama yang mesti kita kena tunaikan, iaitu waktu solat. Tiba-tiba tak tunaikan waktu itu. Kenapa? Jawablah. Kalau ada jawapan yang kita yakin jawapan kita itu memenuhi kriteria syar'i, silakan jawab depan Allah. Kenapa lambat itu? Kita kena tahu jawapan kenapa lambat. Tapi kalau kriteria kita hanya jawab kenapa lambat kerana sibuk, biarlah. Sibuk pula dengan anak dan isteri, lagi jawab. Sedangkan Al-Quran ada Allah kata, jangan sampai anak dan isterimu, hartamu dilalaikan. Wala tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, malah kita sebagai pemimpin, leader, khalifah, kita yang bagi instruction, by instruction, kan? Waktu sekian berhenti, nak buat apa-apa lepas ni, kita bagi instruction. Malah itu hak dalam waktu, yakni yang mesti kita tunaikan, yang mesti berada dalam ingatan, dan mesti kita kena persiapkan dan sentiasa mengutamakan, yakni waktu solat. Itu dalam waktu yang utama, waktu solat. Maka kita boleh simpulkan, sementara menunggu waktu solat, ini semua menunggu solat. Apa pun buat, semua menunggu solat. Kita ajar isteri kita, kita ajar anak kita, kamu kena niatkan, kamu buat apa pun sementara menunggu waktu solat. Bukan kata apa? Bukan kata yang penting solat jangan tinggal. Tinggal lagi. Jangan lambat lagi. Yang kita kena ajar adalah sementara menunggunya solat, kamu boleh buat perkara yang tidak bercanggah dengan syarak. Masuk solat, tinggalkan semua. Sebab kamu tengah tunggu solat. Macam kita lah tengah tunggu flight, tiket. Buatlah apa pun. Datang panggilan dia, tengah makan baru order. Tinggal tuan-tuan. Kita transit dekat satu mana-mana tempat. Dulu masa pergi haji saya 2 tahun lepas, transit dekat Oman, tak silap saya, 12 jam. Airport situ canggih, hotel pun semua elok dalam tu. Di situ kita belajar hebat macam mana tempat tu, canggih macam mana pun. Kita bayar banyak macam mana pun, tiba pergi ke, kita tak galak pun. Allah dah bayar mahal lah, tak ada sama sekali. Sebab kita fikir apa, nak balik. Tengah makan sedap ni, panggil, tinggal. Walaupun makanan tu mahal, hotel tu mahal, kita dah keluar duit. Sebab bukan itu tujuan kita. Tujuan kita sementara menunggu panggilan. Dah tu. Inilah keutamaan kita. Sementara menunggu masuknya waktu solat, maka kita pun bersiap siaga. Antara yang mesti kita boleh utamakan, itu yang penempatan. Sebab tu di Madinah Al-Munawwarah, Nabi buat semua keliling, suk dia semua dekat-dekat dengan masjid. Buat dekat dengan masjid. Sebab apa? Sebab bersedia. Masuk waktu, tinggalkan perniagaan, pergi masjid. Nampak? Itu kaedah dia. Dia bukan dekat dengan masjid supaya senang balik rumah cepat. Dekat tu balik dulu. Balik dulu pula. Ya Allah. Patut ambillah peluang, banyakkan masa kat masjid. Kalau tak ada hal-hal emergency kan. Memang kena dekat. Ini satu perkara yang menunjukkan keutamaan. Baik. Menjaga hak dalam waktu ini adalah suatu tuntutan yang akan menjamin kepada keberkatan masa. Di sini berbalik kepada keuntungan hak yang kita bincang ni, hak dalam waktu. Yang dalam waktu yang besar dalam waktu itu adalah solat 5 waktu. Sekarang dalam waktu kita daripada tadi siang sampai ke malam. Dalam setiap waktu itu, apa waktunya kita sedang tunggu? Waktu solat. Ini di sini mas sekalian, kita akan nampak bagaimana Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah mengajarkan kepada kita hakikat kehidupan. Di sana 2 perkara saja yang kita buat sebenarnya, kalau tengok perhati baik-baik. Pertama, tunggu solat. Kita terasa tunggu solat kat sana. Dengan suasana pula bergegas, berlari, nak cepat, terasa fastabiqul khairat. Terasa adrenalin, tenaga, dari mana datang tenaga boleh berjalan berkilo-kilometer. Rasa segar dia rasa. Nampak? Lepas habis solat mas sekalian, sebenarnya kita menunggu yang kedua, menunggu mati. Setiap waktu solat,
semua dikaitkan adanya solat jenazah. Dan macam solat ba'diyah 5 waktu lah, non-stop. Sama Mekah Madinah patternnya. Nah, sama Mekah Madinah. Jadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini boleh kita simpulkan, dalam waktu itu adalah tuntutan menjamin kepada penyelesaiannya dan menjanjikan keberkatan masa. Maka bila bertemu, contoh dalam waktu wajib ni, kita kena ada buat benda yang wajib, selevel. Dipanggil dalam bab fikih ni aulawiyah. Contoh, kita sedang menuntut ilmu, solat. Dua-dua ni wajib, besar wajib kan. Kita faham mana yang lebih utama, ilmu. Sebagai contoh. Sebab tu dalam waktu kuliah Zuhur kadang ada untuk ilmu kan. Kalau maghrib ada untuk ilmu. Sebab kita tengah menunggu isyak sebenarnya, tapi kita isi dengan kewajipan yang besar. Malah itu tuntutan, perbahasan pula untuk mengenalkan kita kepada Allah. Lagilah wajib. Yang tak boleh, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, nunggu, tak buat apa-apa, tiba lambat. Kenapa? Itu jawab dengan Allah. Baik. Maka waktu solat lima waktu merupakan antara amalan yang paling disukai. Dan di sini juga kalau disusun jemaah sekalian, susunan hak dalam waktu, kalau kita berjaya menunaikan perkara ini, kita sedang menunaikan amalan yang paling Allah cintai, yakni solat ala waktiha. Siapa yang berjaya menjaga amalan ini jemaah sekalian, dia sedang berjalan menuju perjalanan dicintai oleh Allah. Kerana Nabi kata antara amalan yang paling Allah cintai itu adalah solat ala waktiha. Masuk waktu, on the dot, on the spot, azan, pop, solat. Itu memang hebat. Dan di akhir zaman dengan kesibukan yang banyak ini, bukan semudah itu nak dapat mas sekalian. Bukan semudah itu. Tak percaya tengok kiri kanan atas bawah depan belakang. Punya payah. Kalau boleh dapat, alhamdulillah. Kerana apa? Kerana waktu akhir zaman ini dia jadi singkat, jadi pendek, jadi kelang kabut, jadi serabut, macam-macam hal. Sebab apa? Hilang keberkatannya. Secara keseluruhan, sebab masyarakat kita bimbang. Kita bimbang umat Islam akhir zaman ni, dia tidak menjadikan hak waktu dia tu, hak dalam waktu dia menunggu solat. Bila semua katalah umat Islam ni tidak disuruh untuk dididik menunggu waktu solat, maka kita bimbang. Itulah asbab utama keberkatan masa diangkat. Orang relax, tak ada satu urgency pun. Tak ada satu benda yang kadang-kadang nak marah pun tak boleh. Sebab apa? Jadi pula perbahasan tentang hak individu. Pula dah lagi. Individu solat ni, jangan disuruh lah. Pula katanya. Masing-masing lah. Ingat kau je ke solat. Aku pun solat jugalah katanya. Pula katanya. Tapi jemaah sekalian, di sini bagi yang faham, bagi yang Allah pilih dengan ilmu, maka kita kena ajak, kita kena gembling tenaga untuk hak dalam waktu ni. Kalau fikir, tanyakan balik, apakah perkara yang mesti kita betulkan balik? Kefahaman dan perbuatan adalah kefahaman kita tentang masa. Masa ni menentukan tentang iman ni mas sekalian. Sebab dia berkaitan masa dengan iman, sebab kaitan dengan surah Wal-Asr. Jadi kefahaman kita masa, sebenarnya masa kita ni apa yang kita tengah nak kena buat, apa kita tengah kena standby. Standby, on call, on mood ni. Mood standby ni apa? Solat. Kita kena fahamkan betul-betul, terutama dari diri kita dan ahli keluarga kita. Ini satu tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Dan bila tunggu waktu solat pula dekat masjid. Dan solat pula Allah kaitkan dengan mati, macam tadi bincang tadi, hakikatnya solat mati, solat mati. Jadi memang ini hakikat kehidupan, menunggu solat, menunggu mati, menunggu solat dan menunggu disolatkan. Itu je lah. Kalau ikut kepada Isra' wal Mi'raj, memang begitu 50 waktu. Kalaulah Nabi tidak negotiate, memang kita tak buat benda lain mas sekalian. Duduk masjid lagi je kita. 50 waktu, jangan main 5 waktu pun kita kerja-kerja. 50 waktu bahagi dengan 24 jam. Ni tolak tidur ni mas sekalian. Cuba buat bagi 100 rakaat, 50 waktu kali 2, 100 rakaat. Satu solat ambil masa 15 minit ke 20 minit. 24 jam mas sekalian. Setiap setengah jam waktu solat. Setiap setengah jam waktu solat.
Memang Bilal dekat mikrofon je lah kerja. Kita pula isteri kita bertelekong semua dah. Silai pun tak kahwin dah. Apa nak buat sengaja tak ada. Tak boleh buat apa. Namun dikurangkan, tetapi tidak menjadi perkaranya ringan juga. Bukan dikurangkan bermaksud ringan. Walaupun kurang 5 waktu tetap menjadi berat juga. Wa innaha lakabiratu ila la khashiin. Walaupun 5 waktu Allah dengan rahmatnya kerana bagi Nabi Muhammad SAW, tetap dia bagi 1 waktu solat 10 kali ganda. Mana 10 waktu ibarat, maka tetap dia dapat 50 waktu juga sebenarnya. Sebab tu berat juga tu nak kejar waktu solat tu. Bukan senang. Baik. Ni jemaah yang muliakan Allah SWT, kesimpulan kita satu lagi perbahasan adalah hak waktu. Ini kita sambung lain. Hak waktu ni secara ringkas ada pun yang dimasukkan hak waktu. Yang kita bincang tadi, hak dalam waktu. Dia ada 2 perbahasan ni. Ini adalah kerana bila kita nak mendalami dengan kebijaksanaan, Allah akan bagi ilham bagaimana nak memperhalusi masa. Di sini kita akan dapat ilmu tentang bagaimana kita memahami hak dalam waktu, yang utamanya solat. Dan lepas ni kita akan bincang hak waktu. Hak waktu beza pula. Waktu apa? Contoh, kata rujuk pada hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi SAW pernah menasihati seorang tentang 5 perkara 25. Waktu mudamu sebelum waktu tua. Itu hak waktu. Kata Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala alaih, hak waktu ni kalau dah berlalu, tak ada qada. Tak ada qada. Sekali berlalu pergi, habis. Waktu muda sebelum tua. Waktu muda sebelum tua. Sampai tua muda tak ada apa. Tak boleh nak qada balik. Apa yang boleh buat adalah, itulah kata Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 16. Ketika umur masuk 40 tahun. 2 perkara yang mesti berada dalam kamus hidup kita dan mesti menjadi ketumpuan dan perhatian. Apa tu? Pertama, syukur. Kedua, istighfar. Syukur, istighfar. Syukur, istighfar. Dan syukur ni bukan perbincangan yang mudah. Alhamdulillah, semudah Alhamdulillah. Syukur ni adalah perbahasan bagaimana nak kembali mendalami tentang Allah. Sepatutnya by age 40 tu Allah kata, patutnya waktu itu kamu dah nampak segala-galanya mesti dengan Allah. Mesti dengan Allah. Tak boleh dah kita bagi nasihat yang pelik-pelik dah. Kamu ni kena usaha, nanti kalau masa depan payah kamu ni. Itu orang tak bersyukur cakap. Patutnya dia kena bagi satu nasihat, kamu ni kena hidup ni bermula semua dengan Allah. Kita makin lama hidup, makin rasa kuasa Allah. Ini sepatutnya dalam perjalanan hidup kita. Ketika itulah Nabi dapat umur ketika umur 40 tahun. Turunnya wahyu tu, apa yang dapat? Kekuasaan Allah. Baik, umur 40 tu kena rasa dah. Maknanya doa minta. Kalau tak boleh rasa, minta, ya Allah bagi aku tak boleh rasa lagi kau berkuasa atas hidup ni. Kebanyakan orang berasa dialah menentukan hidup dia. Dia berusaha dari dulu sampai sekarang. Inilah hasil yang aku telah usahakan dulu. Habisnya sekalian. Akhirnya tengok inilah hasilnya. Dia tak nampak Allah yang mendatangkan semua. Sebab tu hati-hati mas sekalian. Baik, itulah kesimpulan yang kita boleh buat pada malam yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan dalam kita memahami dan memperhalusi dalam bab hakikat masa ini, menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah, dan kita memperhalusi hubungan kita dengan Allah, dan kita menterjemahkan ketaatan dalam keadaan ataupun istilahnya tepat. Taat ni dia kena tepat mas sekalian. Kalau tak tepat, dia akan jadi sia-sia. Dia akan jadi sia-sia. Baik, itu saja mas sekalian. Mohon ampun maaf buat saya ada kekurangan, kata-kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.